Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang baga doktor penilai, pada hari ini saya nak membentangkan berkaitan tentang assignment saya dalam Master of Islamic Studies, isu contemporary dalam pengajian tafsir semester Januari. Saya Muhammad Rahimi Piramli. Jadi ini tugasan saya berkaitan dengan assignment tafsir. Jadi saya kena straight to the point sebab masa pembentangan saya cuma 10 hingga ke 12 minit sahaja yang diberikan. Okey. Jadi isi kandungan ini antara isi kandungan yang saya akan bentangkan berkaitan assignment saya. Yang pertamanya adalah karya tafsir Al-Quran tempatan yang terdapat di Malaysia serta metodologi penafsirannya. Ini kandungan yang pertama. Yang kedua adalah metod tafsiran golongan sufistik, Sufi, Isyari beserta dengan karya mereka dan penilaian terhadapnya. Yang ketiga adalah kandungannya adalah sinopsis artikel bertajuk Fazlur Rahman, perintis tafsir konstektual berkaitan dengan ketokohan Fazlur Rahman dalam bidang Al-Quran, metod hermeneutiknya, dan yang terakhir adalah kesimpulan yang saya akan buat berdasarkan kepada slide pembentangan ini. Okey, yang pertama. Jadi bila kita sebut tentang pengenalan, apa yang saya buatkan ke pengenalan ini adalah saya menyatakan bahawa kajian ini adalah saya buat untuk melengkapkan tugasan AMST 5103 untuk Universiti Terbuka Malaysia atau OUM. Terdapat 3 bahagian perbincangan yang saya masukkan dalam slide ini adalah merangkumi karya-karya tafsir yang saya nyatakan di awal tadi berkaitan karya tafsir terdapat di Malaysia serta metodologi penafsiran masing-masing, karya masing-masing. Yang kedua adalah metod penafsiran Sufi, sufistik, Isyari dan beserta dengan karya mereka saya akan nyatakan. Yang ketiga adalah slide perbincangan ini akan membincangkan tentang sinopsis terhadap artikel Fazlur Rahman yang merupakan seorang yang tokoh tafsir konstektual dan juga menggunakan metod hermeneutik dalam dia punya penafsirannya. Okey, seterusnya adalah objektif. Ini antara objektif dapatan. Apa yang saya dapat setelah saya mengkaji assignment ini, dapat mengetahui karya tafsir Al-Quran tempatan yang terdapat di Malaysia dari sudut nama karya, pengarang, penerbit, tahun terbitan, jumlah halaman, cetakan dan sebagainya, serta metod penafsiran daripada setiap tafsir Al-Quran yang saya kaji. Yang kedua, dapat mengenal pasti metod tafsiran golongan Sufi, sufistik, Isyari serta karya mereka. Yang seterusnya objektifnya adalah dapat mengkaji serta membuat sinopsis terhadap artikel bertajuk Fazlur Rahman merupakan perintis tafsir konstektual. Okey, seterusnya karya tafsir Al-Quran tempatan yang terdapat di Malaysia serta metodologi penafsirannya. Saya senaraikan di sini terdapat 4 karya yang saya dapat. Yang pertama adalah tafsir Mubin, yang kedua adalah tafsir Nurul Ihsan, yang ketiga adalah tafsir Pimpinan Ar-Rahman, yang keempat tafsir Al-Quran surah-surah pilihan oleh Tuan Guru Nik Abdul Aziz Nikmat. Okey, adapun yang pertama tafsir Mubin ni dikarang oleh Salahuddin Ayub dan Omar bin Khalid. Tafsir ni lengkap 30 juzuk dan dia ada metodnya, dia menyampaikan pengenalan, kelebihan terhadap surah dan juga tafsiran, terjemahan dan penafsiran itu dia buat pada setiap ayat. Dan kelebihan tafsir Mubin ni dia metodnya adalah kesimpulan dibuat pada setiap akhir surah di 30 juzuk. Tafsir yang kedua adalah tafsir Nurul Ihsan, dikarang oleh Haji Muhammad Said bin Omar. Gaya bahasanya bahasa Jawi, tulisan Jawi, dan juga digunakan bahasa Kedah, dialek Kedah sebab dia ni adalah qadi daerah Jitra. Katanya tajuk dia ada 4 buah jilid. Okey, dan dia tajuk dia bagi setiap penceritaan akan ditafsir mengikut setiap ayat. Dia bagi ayat kemudian ditafsir setiap ayat dan dia merangkumi 30 juzuk dengan 4 jilid. Okey, tafsir Pimpinan Ar-Rahman ini adalah dikarang oleh Syekh Abdullah Basmih, lengkap 30 juzuk dalam bahasa Melayu, diterbitkan oleh JPM sendiri, Jabatan Perdana Menteri Bahagian Ahli Awal Agama. Tafsir ini adalah tafsir Al-Quran dengan Quran, ni lebih tafsir bil ma'thur, Quran dengan Quran, Quran dengan hadis, menjelaskan makna-makna yang sulit difahami dan terdapat juga metod ini berdasarkan kepada pengkisahan para nabi. Okey, tafsir yang terakhir adalah yang keempat tafsir ini adalah tafsir
Tuan Guru Nik Abdul Aziz Ni'mat. Okey, ni mentafsirkan beberapa surah, tak lengkap 30 juzuk, dia cuma ambil beberapa surah saja. Jadi tafsir ini dibuat ditafsirkan secara metodnya ayat dengan hadis, ayat Quran yang disertai dengan pepatah Arab, penafsiran ayat Quran yang mempunyai unsur sains. Itu metodologi gaya penafsiran tafsir pilihan yang dikarang oleh Tuan Guru Nik Abdul Aziz Ni'mat. Untuk seterusnya, metod tafsiran golongan sofistik. Ini yang seterusnya adalah metod, kita nak melihat metod golongan sufi, sofistik, isyari beserta dengan karya mereka. Okey, bila kita tengok tafsir sofistik ini adalah dikategorikan sebagai tafsir bil ra'yi, mentafsirkan menggunakan akal, dan juga metod penafsirannya juga adalah secara tahlili. Tahlili ni metod Quran, mentafsirkan Quran dari sudut menjelaskan keseluruhan maksud ayat itu, dari sudut bila diturunkan ayat demi ayat, latar belakang ayat, ayat sebelumnya diturunkan tu apa, dan juga ayat-ayat ni ditafsirkan juga sama ada ditafsirkan sama ada pernah dibagi tahu, pernah disampaikan oleh Nabi, sahabat, tabi'in ataupun tidak. Maka itu dinamakan metod tahlili, melihat secara terperinci berkaitan dengan ayat-ayat tadi. Okey, tafsir ini, tafsir yang nama sofistik ni, rupa-rupanya tafsir ni adalah tafsir yang kontroversi daripada kalangan para ulama. Ada ulama yang menolak. Okey, contohnya ulama Az-Zahabi, dia menamai tafsir sufi ni dengan nama tafsir isyari. Tafsir isyari ni mentakwilkan ayat Quran dengan makna yang berbeza dari kehendak tersurat teks dengan bantuan isyarat-isyarat tersembunyi yang hanya diketahui oleh para pelaku suluk sahaja. Dia mengatakan, Zahabi kata, menakwilkan Quran tadi ni, ayat Quran itu diketahui oleh golongan-golongan sufi saja menggunakan simbol-simbol yang tertentu. Okey. Namun ulama Al-Khattan pula, dia membezakan tafsir isyari dengan tafsir sofistik. Dia menerima tafsir isyari tapi dia tidak menerima tafsir sofistik. Tafsir sofistik ni lebih kata dia mengatakan golongan ni terpengaruh dengan teori-teori falsafah tasawuf. Jadi mereka ni mentafsirkan ayat Quran ni, tafsir sofistik ni, geng-geng sufi suluk ni mentafsirkan ayat Quran menggunakan akal mereka untuk, orang kata apa, memenangkan pegangan mereka, mengharuskan pegangan mereka. Jadi terusnya Az-Zahabi membahagikan sufi kepada dua. Bila dah macam tu, ada yang benar, ada yang tak benar. Jadi dia bahagikan, Az-Zahabi dia bagi pada dua. Pertama, tafsir sufi An-Nazari. Tafsir sufi Nazari ni dia berdasarkan kepada pemerhatian dan metod-metod teori-teori yang misteri di kalangan orang-orang sufi sahaja yang memahami kaedah. Yang kedua, tafsir isyari adalah tafsir di kalangan sufi berdasarkan pada kesan yang ditangkap dan tanpa mengabaikan makna teks yang zahir, yang asal. Makna dia masih lagi mentafsirkan ayat berdasarkan kepada makna asal yang dimaksudkan oleh teks Quran. Okey, ini antara karya-karya tafsir isyari, nazari. Adanya saya sampaikan di sini ada 6 tafsir yang kita mula, antaranya adalah kitab Haqaiq At-Tafsir, muncul pada abad kelima yang dikarang oleh As-Sulami, sampai 6 lah. Yang seterusnya adalah penilaian yang dapat dibuat terhadap tafsir golongan sofistik. Yang pertamanya saya nyatakan sini tertolak dan tidak wajar, kerana kalau dia mentafsirkan menggunakan hawa nafsu dan untuk memenangkan pegangannya, maka tidak boleh mentafsirkan Quran menggunakan akal fikiran kerana bertujuankan untuk mempertahankan pegangan. Jadi kepercayaan pada agama ni bersifat ta'abbudi kepada Allah. Tafsir sufi ini dikenal dengan beberapa nama, antaranya tafsir isyari, tafsir faidi. Tafsir sufi terbagi pada dua, tafsir nazari dan tafsir sufi isyari. Ini pun kita dah bahaskan sebelum ni. Sementara tafsir sufi isyari masih diperdebatkan. Tafsir tadi kalau nazari ditolak, kalau tafsir isyari, sufi isyari, dia diterima, masih diperdebatkan selagi mana dia masih lagi mentafsirkan berdasarkan ayat-ayat yang asal, tidak berlari dengan maksud asal teks. Seterusnya, okey, ini yang saya boleh buat berdasarkan sinopsis Fazlur Rahman. Fazlur Rahman ni rupanya dia orang Pakistan. Dia seorang yang belajar memasatin di Amerika, kemudian mendapat pelajaran sehingga dia ni seorang yang hebat, menjadi profesor di Universiti Chicago. Dia ni perintis kepada penafsiran secara konseptual. Konseptual tu apa dia maksudnya? Maksudnya ayat Al-Quran yang memiliki asbab nuzul, terutama yang berkaitan dengan fenomena sosial pada saat itu. Dia melihat ayat Quran itu dari sudut aspek sosial, asbab nuzulnya, dan aspek sejarah pada ayat-ayat Quran yang nak ditafsirkan. Okey, Fazlur Rahman rupanya dia mengkritik
mengkritik ulama-ulama yang mentafsirkan Quran secara sekerat-sekerat, tidak mencapai kepada maksud yang sebenar. Maksudnya dia menekankan kepada kaedah hermeneutik. Kaedah hermeneutik ini sebenarnya adalah satu seni ilmu untuk menafsirkan teks-teks yang ada autoriti. Namun ilmu hermeneutik ni bukanlah daripada Islam, namun adalah daripada barat, namun boleh digunakan untuk menyesuaikan penafsiran itu dengan keadaan semasa. Ini yang cuba dibuat oleh Fazlur Rahman. Namun banyak sekali penentangan yang dia dapat hasil daripada dia buat, tapi ada yang menerima, dan kaedah penafsirannya tu boleh diterima untuk orang kata apa, menyesuaikan Quran tu dengan keadaan yang semasa. Antara teori yang dibawa oleh Fazlur Rahman dalam menafsirkan Quran adalah teori pewahyuan dan juga ruang temporal. Maksudnya bila berlakunya sejarah, di mana berlakunya asbab Quran tu diturunkan, atas sebab apa, faktor apa, dia melihat pada masa itu untuk disesuaikan dengan masa yang sekarang. Quran ini dia bukanlah tertumpu pada zaman Nabi saja, diturun pada zaman Nabi, namun maksud dan juga penafsiran ayat tu disesuaikan dengan keadaan kita sekarang ni selepas berlaku wafatan baginda Nabi. Dua, untuk menyesuaikan ayat yang dulu dengan ditafsirkan sekarang, dia bawa teori orang kata apa, gerakan ganda, double movement. Gerakan ganda tu dia melihat kepada masa yang dulu, kemudian disesuaikan dengan keadaan yang sekarang, repeat balik pada masa yang dulu untuk mendapat orang kata tafsiran ayat Quran yang terbaik pada masa sekarang ini, untuk menjadikan Quran itu dia bersifatkan dengan apa nama yang disebutkan dengan sesuai dengan keadaan zaman dan relevan sentiasa. Dan yang ketiganya adalah menggunakan prinsip hermeneutik yang telah saya bahaskan tadi ni. Dia sesuai penafsiran ayat, apa nama, berdasarkan teks, kemudian melakukan uji kaji terhadap ayat dan objektiviti sejarah yang berlaku pada tu. Maka dia ini adalah ni. Dan yang terakhirnya, dia menggunakan pendekatan tafsir tematik. Maksudnya menafsirkan ayat Quran itu berdasarkan kepada ayat-ayat dan mengikut tema-tema tertentu di dalam Al-Quran. Okey, yang terakhir kesimpulan. Ini beberapa benda, dan yang terakhir kesimpulan yang saya dapat buat adalah saya dapat 4 tafsir Al-Quran yang boleh dirujuk di Malaysia ini. Yang saya dapat tafsir Mubin, tafsir Nurul Ihsan, tafsir apa nama Pimpinan Rahman, dan juga tafsir daripada Tok Guru Ni Abdul Aziz. 4. Seterusnya metod penafsiran Quran sofistik. Kesimpulannya adalah ditolak kerana dia menafsirkan Quran itu dia ada dua, satu nazari, satu yang isyari. Di nazari ini ditolak, namun nazari isyari ini boleh diperbincangkan lagi. Dan yang terakhir, sinopsis yang kita buat terhadap artikel Fazlur Rahman ini menampakkan dia seorang figura yang hebat dalam dunia penafsiran semasa dan membawa kerelevanan ayat Quran itu mengikut keadaan semasa. Cukuplah sekadar itu pembentangan saya. Sekian, terima kasih dalam memenuhi tuntutan 10 hingga 12 minit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.